Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram bisril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi sayyidina Muhammad rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa itratihi at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Summa amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kitab Safinatun Najah. InsyaAllah saya akan terus baca kitab Safinatun Najah, dan kitab tasawuf akan dibaca oleh ustaz lain insyaAllah. Kita akan mulbah ni, dan saya akan terus baca kitab fiqh Safinatun Najah sebagaimana yang kita baca pada bulan yang lalu, minggu yang lalu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ketiga, qala al-muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang yang dirahmati Allah, faslun, wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Fasal yang ketiga, fasal yang keseterusnya, makna bagi la ilaha illallah adalah tiada yang patut disembah sebenar-benarnya di dalam alam wujud melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimatut tahlil yang kita biasa baca, yang menjadi penentu sah ataupun tidak akidah kita, itulah kalimatut tahlil. Mula-mula beranak, Nabi suruh azan dan iqamah, yang ada di dalamnya kalimatut tahlil. Masa nak mati pun yang menjadi penentu kita masuk syurga adalah kalimatut tahlil. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimah paling akhirnya sebelum dia mati la ilaha illallah, masuklah dia dalam syurga. Nak boleh sebut masa nak mati tu bukan mulut kita, bukan apa yang kita apa. Ketika itu yang menyebutnya adalah akidah. Jika kita benar-benar yakin dan faham apa itu la ilaha illallah. Kalimah ni pendek je, 4 huruf, apa nama 4 kalimah, la ilaha illa Allah, 4 kalimah. Tapi dia jadi penentu hari kiamat kita selamat ataupun tidak. Kita tengok drama TV3, TV9, Astro, duduk atas ribu nazak, orang jom mengucap, dia pun mengucap. Itu mati, itu berlakon. Itu drama. Mengucap, dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mati, itu berlakon.
Yang sebenarnya bukan maksudnya mesti sebelum mati. Nabi kata kalimah paling akhir. Kalimah paling akhir dia bulan lepas. Mati sebulan lepas tu, dikira juga. Kalimah paling akhir dia la ilaha illallah. Dia pun koma, 2 bulan koma. Lepas tu mati. Itulah kalimah paling akhir. Haklah TB tu berlaku, tak semestinya begitu. Dan sepatutnya dimudahkan bagi orang yang nak mati untuk menyebut la ilaha illallah. Jangan payahkan dia. Jangan kita ajar mengucap terus 2 kalimah syahadah. Nabi suruh ajar la ilaha illallah ya. Ni ajar mak dia nak mati tengah razak tu, mengucap mak, mengucap. Ajar tak suruh mengucap. Mengucap. Mak mengucap mak. Kawan tu mengucap. Lepas tu mati. Tak sebut pun la ilaha illallah. Mudahkan dia. Tak payah, tak perlu sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hak panjang. Cukup sekadar kata Nabi, laqinu mautakum. Talqinlah orang yang nak mati dari kalangan kamu. Apa makna talqin? Ulang. Laqinu, ulang. Ajar siapa dia boleh sebut. Dengan kalimah apa? Laqinu mautakum. Talqinlah orang yang nak mati dari kalangan kamu. La ilaha illallah. Ajarlah orang nak mati itu kalimah la ilaha illallah. Siapa dia boleh sebut. Ini tanggungjawab. Kalau ayah nak mati, tanggungjawab anak lah. Kalau isteri, suami. Kalau suami, anak. Ayah anak lah. Jangan beri orang lain. Ni mak nazak orang lain tolong talqin. Anak duduk tangga, jaga tangga, tak jemput orang. Jadi tuan-tuan sekalian, ini fahaman yang salah. Patutnya orang paling dekat lah hajar, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab apa besar sangat kalimah la ilaha illallah ini? Maka hari ini kita masuk pada bab yang menyatakan apakah pengertian la ilaha illallah. Kalimah la alif tu dipanggil kata ulama bermaksud nafiyatun lil jinsi, iaitu menafikan semua jenis ketuhanan yang tidak benar, batil dan palsu selain daripada Allah. Lang itu lang nafi. Lang alih, lang nafi panggil. Nafiyatun lil jinsi, menafikan seluruh ketuhanan. Allah boleh suruh kita sebut Allahu ilah. Allah tu Tuhan, boleh? 2 patah je. Allahu ilahun. Allah itu Tuhan. Lagi pendek, betul tak? Tapi bila Allah tu Tuhan, manusia Tuhan juga. Makhluk Tuhan juga. Pitih Tuhan juga. Buktinya ramai manusia semayang sembah Allah, lepas semayang sembah makhluk. Nampak? Lah semayang tak ada mu saja hak mampu beri segalanya. Luah semayang beriman pada makhluk. Betul tak? Dalam semayang Allahu Akbar, luar semayang ada yang lebih besar pada Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala, hukum manusia, pakai hukum manusia. Ini buktinya. Jadi tuan-tuan sekalian, yang disebutlah semayang tak sama macam yang dibuat di luar sembahyang. Sebab tu dalam semayang sendiri Allah ubah kalimah hasa iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Macam kita sebut dalam kuliah tafsir sebelum ini. Asa iyyaka na'budu iyyaka. Iyyaka nasta'in, asalnya nasta'inu iyyaka. Tapi Allah Ta'ala ubah. Nasta'inu iyyaka, na'budu iyyaka. Allah letak iyyaka depan, na'budu belakang. Allah letak iyyaka depan, nasta'in duduk belakang. Kata ulama, ta'khiru ma haqqahu taqdim, mengakhirkan apa yang patut duduk depan, li ifadatit takhsis, memberi makna khusus. Kalau na'budu iyyaka, kami sembahmu wahai Allah, hak lain pun kami sembah juga. Faham ni? Wa nasta'inu iyyaka, kami minta tolong padamu ya Allah, pada yang lain pun kami minta tolong juga. Mari sakit minta tolong ngebomo, salah tak? Tak salah. Kalau sekadar ikhtiar bomo minta dengan Allah Ta'ala, dah halal.
Dia tak mesti bomo salah, doktor pun jadi salah kalau kita iktikad dia yang menyihatkan. Bapa kita pergi klinik ikhtiar, itulah kita hamba ikhtiar. Nampak tak? Bila pergi klinik ikhtiar, jalankan asbab. Kita kena iktikad yang baikkan aku bukan doktor, Allah. Doktor asbab. Yang pandaikan tuan-tuan bukan ustaz, ustaz asbab. Yang pandaikan tuan-tuan Allah. Faham tak ni? Maka kita hamba kena jalankan asbab. Jangan iktikad doktor yang baikkan penyakit. Rosak habis akidah kita. Sebab tu kita kadang-kadang manusia, aku mana boleh tak latih dia pemimpin, dia wi kaku lokang, dia wi kaku apa nama tanah, tak boleh iktikad gitu, tak boleh. Boleh faham manusia ni asbab. Sebab tu saya biasa cerita, jangan jadi macam anjing. Bulan-bulan yang lalu saya cerita dah anjing. Tahu anjing? Anjing tu menyalak tu tuan-tuan sekalian, jangan jadi macam anjing akidah kita. Yang beli dia tuang dia. Nampak? Tiba-tiba tuang dia ustaz yang sama, tak ada rumah. Yang beli dia tuang dia, yang beli makanan dia tuang dia. Yang jaga dia orang gaji. Tuang tak ada rumah. Boleh faham? Tiba-tiba dia sayang lebih ke orang gaji, tuang balik dia saluk. Betul tak? Tak betul lah. Yang beri gaji ke kita, bos kita. Hakikat rezeki tu dari Allah. Maka Nabi ajar, rezekimu ni Allah beri, ucap Alhamdulillah. Bohmu asbab, ucap terima kasih. Jangan lebih pada Allah. Orang ada akidah, bos kata, mu nak kerja dengan aku, mu tak boleh mayak. Ketika itu aku tak pakai mu, aku pakai Allah Ta'ala. Boleh faham tak lagi? Jadi tuan-tuan sekalian, atas dunia ni, atas alam ini, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Sebab tu disebut iyyaka na'bud. Kalau na'budu iyyaka, Allah pun sembah, hak lain pun sembah juga. Bukti Nabi kata ta'isa abdud dinar, celakalah hamba bagi pitih. Maknanya ada tu, hamba bagi pitih. Pitih tak salah, carilah pitih, boleh pahala. Suami keluar pagi, balik petang, cari nafkah yang halal untuk anak isteri. Dari keluar sampai balik Allah beri pahala berjalan, dan dari keluar sampai balik Allah hapus dosa sampai balik. Jangan ada balik pula. Mana? Sampai balik hapus dosanya. Allah hapus dosa. Dosa yang kecil-kecil yang kita tak perasan. Ingat saja-saja. Cuma beza kena niat lah. Masa nak tubik pergi kerja tu niat, aku nak cari rezeki halal. Allah hapus dosa. Bukan salah cari pitih. Yang salah jadi hamba pitih. Apa dah hari surah dak kerja. Se banyak. Pagi se, tengah hari se, petang se, malam se, pagi esok se pula. Se, lepas se mapuhlah barang tanah. Jadi dak nak mari rumah Allah. Kerana pitih siapa dak nak jenguk rumah Allah. Ada yang manusia, kalau bahasa kasar sikit, kurang ajar. Rumah Allah dak ajing gi. Gi bila? Mati baru gi. Kurang ajar pula tu, duduk depan tu imam. Tu tak kurang ajar. Orang sembahyang sah depan, imam depan. Walaupun sah depan, imam depan kita. Ni mati baru pergi masjid. Tutup kata kurang ajar. Apa? Duduk depan tu imam. Kemudian jenazah duduk belakang, duduk depan kan. Masa tu baru mari masjid. Jangan. Ini maksud hamba bagi pitih. Langgar habis batasan halal haram tak kira. Amai apa halal haram. Ni nak cari pitih payah ni, langgar habis. Ini hamba bagi pitih. Maka Allah pun tak iyyaka na'bud. Hanya padamu kami sembah wahai Tuhan, hak lain kami tidak sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami minta tolong, hakikatnya pada lain kami tidak berharap. Boleh faham? Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan, kalau Allahu ilah, Allah Tuhan, hak lain pun Tuhan juga. Tiba-tiba Allah buat mari kalimah tahlil dengan lafaz nafi di depannya. Nafiyatul lil jinsi dia panggil. La alih tu. La, tak ada Tuhan. Itu maksudnya. Atas dunia ni tak ada Tuhan. Ada bukti situ. La ilaha, tak ada Tuhan yang layak disembah
illallah, kecuali yang layak jadi ma'bud, yang disembah itulah Allah. Sebab tu kita baca la ilaha illallah. Sebab tu Nabi kata nak tambah iman, buk la ilaha illallah. Iman kita kan naik turun, jak tinggi, jak lemah. Tinggi juzuk baca Quran, tangan lemah setuh pun malah. Tangan tinggi habis main sunat dia buat. Tu dah habis main sunat. Kalau boleh main subuh nak bayar 8 rakaat. Sebab apa? Tinggi mah. Tangan rendah bayar witir 1 rakaat pun berat. Boleh faham ni? Tangan tinggi mah banyak sedekah. Tangan rendah singgit pun reku. Ini iman kita manusia. Maka kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui, cah iman kamu dengan satu kalimah agung, dengan satu zikir yang paling afdal, itulah la ilaha illallah. Sebab tu sebelum zikir majlis tahlil tu imam akan sebut afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah itulah la ilaha illallah. Tu ayat Quran tu, fa'lam annahu la ilaha illallah, tu ayat Quran. Sebab tu ulama kata bila Allah kata fa'lam fa'ama, apa maknanya? Wajib tahu, wajib belajar. Orang tak belajar dosa besar. Jadi hari ni kita belajar ni, lepas tanggungjawab fardu ain, apa makna la ilaha illallah. Jadi sesah lang itu maknanya nafiyatul lil jinsi. Tiada yang patut disembah sebenar-benarnya dalam alam wujud melainkan Allah. Itulah maksudnya. Maka apa itu kalimah la ilaha illallah? Para ulama tauhid mengatakan bahawa makna la ilaha illallah iaitu Allahu mustaghniyun an kulli ma siwah wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Ingat ni? Boleh ingat tak? Bahasa Arab dah ingat, baik kita tengok maknanya. Sebut la ilaha illallah, ni maknanya. Ini maksudnya. Ini malmuradnya. Makna terjemahan tahu dah. Kita nak tahu maksud pula. Makna tiada Tuhan selain Allah, terjemahan. Maksud kenapa? Lain ke dengan makna? Patutnya lain lah. Makna terjemahan, maksud apa yang dikehendaki sebenarnya daripada kalimah itu. Jadi tuan-tuan, maksudnya Allahu mustaghniyun an kulli ma siwa. Hanya Allah yang maha kaya daripada yang selain daripadanya. Allah itu terkaya. Ataupun al-istighna an kulli ma siwa. Allah itu terkaya. Selain daripadanya Allah terkaya. Wa muftaqirun ilaihi kullu ma adah, dan tidak berhajat selain daripadanya kepada Allah. Dua. Yang pertama istighna, yang kedua iftikar. Ingat dua ni. Sebut la ilaha illallah, ingat dua ni. Istighna, iftikar. Jangan kau berbi, tak akan jangan. Yang pertama istighna. Istighna apa? Terkaya. Iftikar, fakir. Allah istighna. Selain pada Allah semua fakir. Siapa fakir? Kita. Binatang, pokok, burung, semua. Masya Allah, selain pada Allah semuanya iftikar. Yang istighna Allah sahaja. Apa maksud istighna? Sikit dah agak pada yang lain, terkaya. Tu baru kaya yang sebenar. Orang paling kaya atas dunia pun dia masih fakir. Kenapa tuan-tuan? Dia makan, dia tak buat sendiri. Betul tak? Bill Gates makan roti tu bukan dia buat sendiri. Ada kilang roti yang buat. Bila berharap ke orang, fakir lalu. Faham tak ni? Fakir lalu. Tuan-tuan sekalian, bangun pagi tu, bangun sendiri ke ada yang kejut kita? Ada yang kejut kita. Allah Ta'ala, nyawa kita Allah pegang. Tu pun sudah menandakan kita fakir. Bangun pagi,
masuk bilik air. Mandi dengan air. Air siapa yang beri tu? Allah. Betul lah, Allah Ta'ala. Tapi lagu mana boleh jadi mari ikut baik? Itu semua kerja siapa tuan-tuan? Satu, syarikat air Terengganu. Harap ke orang satu. Tu fakir. Masa mandi, orang Melayu tak mandi macam Kuba. Dia mandi dengan sabun. Ada rumah guna sabun Dettol. Ada rumah guna sabun Shokobutsu. Ada rumah guna sabun Hilal. Ada rumah macam-macam jenis sabun. Berapa orang pula kita harap? Boleh faham tak ni? Mandi dulu. Sudah mandi, tak ada orang kita lanya mongai tu baik depan anak. Kalau ada, tak malu tu. Pakai kain tuala. Kain tuala beli di Maiding. Bukan kita juga yang buat, tuan-tuan sekalian. Itu makna iftiqar. Lepas tu Allah izharkan iftiqar. Ustaz aling ada juga jahilnya. Ustaz cakap jangan awak dosa, jatuh jugalah dosa. Doktor kata makan sekian, jaga kecil mandi, kena molek doktor kecil mandi. Doktor kata jaga molek ni, kesihatan ni, takut darah tinggi, doktor darah tinggi juga mati. Itu iftiqar. Ni faham tak ni? Tu tuan-tuan sekalian, makna fakir. Makhluk fakir. Bila ada sifat fakir, tak layak selalu sombong, tak layak selalu agah, tak layak selalu pakai sifat yang layak hanya untuk zat yang bersifat dengan istighna. Faham ke bingung? Faham eh? Itu makna fakir. Maka yang istighna Allah saja. Qiyamuhu binafsih, dia berdiri dengan dirinya sendiri, tidak berharap pada yang lain. Kita, tubuh kita boleh gerak ni kerana ada nyawa, roh. Betul tak? Buktinya tubuh yang sama, bila Allah cabut roh, tekula layu, tak boleh gerak. Walaupun dia bekas juara gusti, orang tak apa, gegar muka, tidak balas kerana nyawanya sudah keluar. Faham tak? Ni boleh gerak ni, saya boleh cakap, tangan boleh akak ni tuan-tuan, kerana ada nyawa, roh. Allah terik roh, tekula layu, senyap, tak cakap apa. Betul tak? Tak boleh cakap apa, tak boleh bergerak, tangan tak boleh akak. Itu maknanya kita berharap pada roh. Allah Ta'ala tak ada roh. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsi. Ini beza Allah dan makhluk. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah itu sifatnya sempurna, makhluk itu tidak sempurna. Maka yang sempurnalah yang wajib diikut, bukan yang tidak sempurna. Allah itu zatun alladhi yattasifu bi sifatil kamalat, zat yang bersifat dengan kesempurnaan. Adapun makhluk penuh dengan kecelaan, maka ikutlah yang sempurna. Hukum paling baik, hukum yang paling sempurna mari daripada Allah. Hukum manusia dia boleh reka ikut dang dia. Itu manusia punya hukum. Adapun Allah Ta'ala tak boleh ubah. Itulah hukum paling sempurna. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah maksud Allahu mustaghniun an kulli ma siwa. Allah terkaya selain daripadanya, dan fakir selain daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maksud la ilaha illallah yang kita duk baca nak-nak hari. Jadi tuan-tuan sekalian, besarnya la ilaha illallah sehingga dia jadi afdalul zikri, sebaik-baik zikir. Orang Melayu dia ada kalimah bosang, orang Islam tak ada. Betul lah, bosang tu fitrah, kalau boleh biar tak ada lah. Bosang tu dia akan mari, tapi kadang-kadang kita lebih hangat bosang, tahu nak benda tu berzikir lah bosang la ilaha illallah. Tahu nak benda dengung boleh apa? Tahu nak benda hari ni ada tu lelaki ada nak masuk makan seko dok ada. Dah nak benda duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni faham? Orang manusia ni dia akan mati dengan perkara yang biasa dia buat. Biasa basah mulut la ilaha illallah, mati gitulah. Tuan-tuan sekalian, mulut dah rajin sebut, nak sebut warna masa mati.
Ajarlah. Yang mari ajar tu manusia paling hebat, tak boleh sebut. Pak dara Nabi Abu Talib. Hak talqin pak dara Nabi siapa? Nabi. Abu Talib masa nazak, yang talqinkan dia siapa? Manusia dan makhluk paling mulia atas muka dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom talqin dia tu makhluk paling mulia. Abu Talib boleh sebut tak? Tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Siapa Nabi sedih? Termasuk salah satu isi kandung Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi. Meninggal isteri, meninggal pak saudara pula dak Islam. Aku Islamkan seluruh dunia manusia, pak saudara dak boleh Islam. Yang jaga aku, yang beri perlindungan pada aku, yang kasihkan aku selepas tak ada mak, tak ada ayah, tak ada toki, pak saudara Nabi, jaga Nabi. Maka dia matilah keadaan kufur, kata setengah ulama. Bila kufur, tak boleh duduk dalam syurga dan neraka. Maka mari hadis Nabi, azab paling ringan dalam neraka, diletakkan bara api neraka, batu daripada api neraka, bawah tapak kaki, gelegak pada otak. Tu azab paling ringan. Setengah ulama kata itulah azab untuk Abu Talib. Kenapa paling ringan? Kenapa kena neraka? Dia kufur. Kenapa paling ringan? Dia pernah jaga Nabi. Nabi tengok daripada bawah, nyawa naik nak tubik ni. Nabi kata, ya ammi, hei pak saudaraku, kul, sebutlah la ilaha illallah. Tak boleh sebut ya ammi, wahai pak saudaraku yang aku kasih, sebutlah la ilaha illallah. Tak boleh sebut ya ammi, hei pak saudaraku, kul, katakanlah la ilaha illallah. Tak boleh sebut. Akhir sekali tubik nyawa, tak boleh sebut. Nampak? Mati kufur. Nabi sedih. Lalu Allah turunkan ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, mudak layak untuk beri hidayah kepada siapa yang kamu kasih. Walakinnallaha yahdi man yasha. Yang beri hidayah aku, sampaikan dakwah. Hidayah kerja aku. Sama dengan kita. Nampak tak? Nasihat anak kerja kita. Tu yang ubah anak Allah. Lepas tu mak jangan ngeluh, mak kena doa banyak. Apa mu jahat sangat, tak usah ngeluh banyak. Gunakan kuasa yang ada pada ibu. Kuasa Power Ranger, lolok je. Kuasa apa lagi? Tuan Meng, lolok tuan-tuan sekalian. We anak-anak kita tengok tu, lolok lah tu. One piece tangan dia panjang tu, lolok lah ke? Tu lolok lah ke? Yang sungguh kuasa seorang ibu. Ada kuasa tak ibu? Boleh ni? Komen? Bukan. Kuasa seorang ibu, doa. Ni kuasa besar seorang ibu. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa ibu, akad tangan dengan Allah tak ada hijab. Dia tak ada sebut, terdetik dalam hati, Allah terima lalu. Allah terima lalu. Cuma doa hari ni, esok minggu depan, bulan depan, yang pasti atas dunia Allah akan terima doa ibu. Ada seorang sahabat kita, tuan-tuan sekalian, jahat rasa kira lah. Benda dosa besar buat belaka. Saya dah sebut siapa lah. Kisah benar, yakin kisah benar saja. Saya tak pelawak. Ada seorang kita, pemuda, orang muda, jahat asal katalah, jahat Abu Wak belaka. Jadi tokang dia juga. Tokang pay kuda, obat batuk, dia belaka. Tuan-tuan sekalian, mak dia, apa mak dia buat? Tiap-tiap malam bangun berdoa. Setiap waktu lepas mayang doa, tak betul asa. Akak-akak doa. Satu hari Allah Ta'ala nak jadikan titik permulaan dia berubah. Dia balik ke rumah, buka pintu, dengar mak dia tengah berdoa. Mak dia berdoa apa, tuan-tuan sekalian? Ya Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, kalulah
apa nama syarat untuk ubah anakku jadi baik semula, syaratnya nyawaku, maka aku sanggup tukar nyawaku dengan perubahan anakku, maka ambillah nyawaku ya Allah. Anak dia dengar, buka pintu, rebah ke bumi. Hari itu bermulanya perubahan si anak, berubah musim 360 darjah. Allah Ta'ala boleh buat pula ke cerita jalan cerita ni, Allah boleh buat. Hakikatnya yang kita kena yakin, kuasa doa seorang ibu. Angkat tangan, doa pada Allah. Tapi doanya tidak belebel banyak. Doa ada kali. Kalau sebut pula hak buruk-buruk jadi sungguh. Mu ni bahasa tu. Pasal bodoh dia kata kanak. 40 kali bodoh sungguh dah. Doa tu bengong dia kata kanak, bodoh, balu, tolu, adalah ke? Jadi ibu yang belajar jangan sebut gitulah. Orang tua-tua kita kan pandai dulu kan. Mu ni tua sungguh. Tak sebut ada bertuah. Kenapa? Kerana doa daripada ibu Allah terima tanpa hijab, tanpa tangguh. Sebab tu dua dosa yang Allah tak tangguh hari kiamat. Isnani la yu'ajjilahum Allahu al-azab fi dunya. Dua jenis dosa Allah tak akan tangguh. Allah bayar cash atas dunia. Yang pertama al-bughyu wa zalim korang. Yang kedua uququl walidain, derhaka pada kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan sekalian, ini kepahaman yang perlu kita ada. Baik. Maka sesalah kalimah tauhid ataupun kalimah tahlil yang kita panggil selama ni, iaitulah la ilaha illallah. Maka jadikan sebutan, barulah kita boleh sebut insya-Allah masa kita nak mati. Dengan syarat faham, i'tiqad dan beramal sebagaimana yang kita faham. Ada orang sebut haji dak jadi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Sebut di mulut, hati tak yakin dak jadi orang. Sehari 1000 la ilaha illallah. Anak nak nikah dia kata mu nak apa? La ilaha illallah 1000. Anak nak nikah dia kata mu nak apa? Anak nak pergi belajar agama dia kata nak apa? Mu nak pasir. 1000 la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah terkandung tidak ada sebaik pemberi rezeki kecuali Allah, termasuk. Ama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu pun makhluk yang berjalan atas muka dunia, termasuk semua orang bumi, kecuali masing-masing Allah tetap ada rezeki. Takut apa tahan lagi sampai masa beri anak nak pergi belajar agama, untuklah tu dia nak ramai mana atas dunia, atas muka bumi ni. Mak ayah nak anak belajar agama, anak tak mau. Ni anak nak iskat pula tak. Anak nak belajar agama, dia buku hubik rembah mu jangan balik rumah nak belajar agama. Takutnya dengan rezeki Allah, padahal baca la ilaha illallah. Tuan-tuan kena faham balik tu. La ilaha illallah, tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Tidak ada sebaik pemberi hukum melainkan Allah. Tidak ada sebaik pemberi rezeki melainkan Allah. Tidak ada sebaik yang menetapkan takdir melainkan Allah. Semua tu maksud la ilaha illallah. Faham? Beramal insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah. Saat nak mati boleh sebut dengan lafaz la ilaha illallah. Faham Kemudian buat belajar. Disebut oleh tuan pengarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sanusi menyebutkan dalam syarah kitabnya Ummul Barahin, wa qad nassa al-a'immatu ala annahu la budda min fahmi ma'nahu wa illa lam yantafi' biha sahibuha fil inqadi min al-khulud fin nar. Dan sesungguhnya para imam ahli tauhid telah menyatakan bahawa sesungguhnya tidak boleh tidak untuk memahami makna kalimah ini, yakni la ilaha illallah, jika tidak ia dapat memberi manfaat kepadanya untuk selamat daripada kekal dalam api neraka. Tak boleh sebut saja. Kata Al-Imam As-Sanusi, la ilaha illallah wajib faham.
Pagi ni faham dah. Kita faham makna dan faham maksudnya. Itulah la ilaha illallah, kata al-Imamu As-Sanusi. Yang seterusnya kefarduan dalam kalimah tauhid. Para ulama mengatakan kalimah la ilaha illallah, ini disebut dalam kitab Kasyifatus Saja. Disebut, para ulama menyatakan kalimah la ilaha illallah ada 12 huruf yang dengannya mewajibkan 12 kefarduan. 6 yang zahir, 6 yang batin. 6 kefarduan yang zahir itu ialah salat, zakat, puasa, haji dan jihad. Ini bukti daripada kalimah la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah 18,000 sehari. Mayang dok. Jadi tak? Jadi ada ni ahli tarikat sufi sesat. Nak masuk tarikat, nak belajar ilmu tasawuf, mula-mula kena lalu ilmu syariat. Man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazandaqa. Orang belajar tasawuf, ikut tarikat, tapi tak belajar syariat, jadi zindik lah. Tuan-tuan sekalian, dia belajar tanpa syariat ni, tubiklah tarikat apa? Tak payah mayang pakai hati. Ada tak? Ada. Kampung kita pun ada ni. Ada sahabat mari ngadu, ustaz abang kita berat dan ikut tarikat, tak payah mayang aja, pakai hati la ilaha illallah. Syariat dulu, semayang ni wajib, puasa ni wajib, zakat ni wajib. Apa tujuan mari tarikat? Nak bersihkan hati supaya semayang diterima. Itu tujuannya. Syariat adanya jihad. Apa tujuan dulu dalam tarikat? Supaya ikhlaskan diri untuk jihad. Bukan masuk tarikat tinggal jihad, bukan. Ini yang kita kena faham. Ini tuan-tuan sekalian, yang pertama, tanggungjawab yang berbentuk zahir. Semayang, puasa, zakat, jihad, haji dan sebagainya, yang kita maklum daripada perkara yang zahir. Kalau ikut kitab ni disebut ada 6 perkara zahir. Yang kedua, 6 kefarduan yang batin. Nak luluh la ilaha illallah ni, yang kedua kefarduan yang batin, iaitulah tawakal. Mesti kuat tawakal. Apa makna? Bila usaha serah sepenuhnya pada Allah. Ini kita pergi nega, itu usaha. Banyak mana rezeki mari serah pada Allah. Allah kuat tawakal, dia tak ada resah. Allah kuat tawakal, dia tak ada gelisah. Allah kuat tawakal, dia tak ada hasad deki. Dah dia meniaga nasi ayam, medan selera ratu buruk, habis kedai makan belaka. Bila tengok orang ramai mari belah nu, orang ada akidah, dia kata apa? Rezeki dia. Faham tak? Mari seorang berhenti kedai kita, pusing pergi kedai nu pula. Bukan rezeki aku, rezeki dia. Kata tenang, cek balik. Mungkin aku masak tak sedap, mungkin pekerja aku muka masam, minta order macam nak gocok. Makan ni. Minta kawan tu mari nak makan kedai untuk dilayang. Orang mari makan kedai ni tuan-tuan untuk dilayang. Lepas tu kedai makan kalau jenis layang diri, orang akan kata apa? Layang aku pergi, dah layang diri. Jadi tuan-tuan sekalian, pergi kedai ni untuk dilayang. Duduk atas meja, orang mari minta order, kabur. Masuk mari hak siap. Masa nak bayar, mari tolong kira, mari kira kat meja. Hak gini orang akan pergi. Ni pergi kedai layang diri. Masa nak kira, cuma pergi kira. Pergi kira depan. Memang malas orang nak pergi kedai pun. Jadi tuan-tuan, tu yang kita kena muhasabah. Ni dak ramai kedai tu, ni sihir ni. Mari kedai tu, ni sah ni, ada sihir. Deki kaku, akhir sekali mari hasad, dengki. Tak ada tawakul. Dia kalimah asalnya tawakul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tawakul itu masdarnya, tapi orang Melayu kita biasa panggil tawakal. Tak apalah tawakal pun. Apa maknanya? Usaha serah pada Allah. Tengah jalan ada signboard 110 saja. Kita 110 sungguh taat ni.
Ta'atnya 80. Dan kalau orang naik Mercedes 80, macam naik basikal. Ta'atnya ke signboard. Usaha jaga keselamatan. Tiba-tiba Allah nak takdir langgar, orang pula langgar kita. Orang yang tinggi tawakul, tak ada rezeki aku nak buat mana? Faham tak? Cakap anjuk apa lagi berlaku dah. Ini makna tawakul. Ni faham? Orang yang luluh la ilaha illallah, yang tinggi tawakalnya dengan Allah. Usaha keputusannya milik Allah. Atau nak tusyung sini, tusyung sini, tusyung sini. Nampak? Belajar-belajar periksa orang 5A, anak kita 4A sahaja. Mak yang kuat tawakal, apa jawapannya? Tak apalah bang, ni je rezeki kita. Kan tenang anak. Tenang kita, tenang anak. Ni boleh 4A sebi je gandeng anak dengan bertanya pun. Habis piti aku je. Mana lagi tusyung 200 ya. Sains 200 ya, atletik 200 ya. Apa mu bodoh ngak, benak nak apa? Dia kata pula ke anak itu. Jadi tuan-tuan, jadi tak tenang, anak jadi serabut. Faham tak ni? Ini tawakul. Usaha keputusannya milik Allah, redha. Sebab tu orang Muslim, orang beriman ni dia tenang. Ada pun orang kafir, sebab apa jadi bunuh diri, dia tak ada redha, tak ada. Istilah tawakal tak ada. Istilah qada dan qadar tak ada. Putus cerita, terjun bangunan. Betul tak? Kita tinggi, kita punya tawakul hanya ada pada orang beriman. Boleh faham itu yang pertama. Yang kedua, menyerahkan urusan pada Allah, tafwid. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku pada Allah. Kita atau anak belajar, ya Allah, jaga anak aku ni. Serah urusan. Dia lebih kurang dengan tawakal juga. Kita menega, serah urusan pada Allah. Sebab tu orang beriman ni, tuan-tuan sekalian, dia apa nama dia panggil? Tenang. Sebab tu nafsu paling tinggi hari kiamat Allah panggil dengan ya ayuhan nafsul mutmainnah. Apa? Nafsu ada banyak. Yang paling besar 3. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah yang jadi VIP Allah Ta'ala hari kiamat. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hei sekalian manusia yang punya nafsu mutmainnah. Apa makna? Tenang. Tak serabut. Itmi'nan makna apa? Tamakninah. Lah bayangkan tamakninah. Apa maknanya? Tenang, relax dalam qada subhanallah. Jadi hukum mayang. Rokok qada subhanallah paling kurang. Jangan mayang macam ayam patuk jagung. Tak? Sudah. Paling kurang kena tamakninah. Itu asal itmi'nan. Mutmainnah, orang yang ada tamakninah, orang yang ada ketenangan. Boleh faham? Kenapa? Redha, sabar, tawakal, tafwid. Ini semua perkara yang mengundang ketenangan. Sebab tu kita orang mukmin dia tenang. Tok-tok guru, wali ulama, para wali Allah Ta'ala dia tenang. Tak serabut buat cari pitih. Kenapa? Rezeki Allah tetap ada. Aku usaha je lah. Nampak tak? Cari je lah. Mana kemahiran Allah beri kamu, gunalah. Dia faham? Dan Allah perintah dalam Quran tu, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa maksud ayat ni? Banyak. Antaranya apa kelebihan Allah beri kamu, gunalah. Kelebihan tak sama. Kalau sama, tuan-tuan sekalian, tak makmur bumi ni. Ada orang pada otak bak atas kertas periksa tak anda. Periksa jikmu. Faham tak? Tak GZ itu mana nak sungguh atas kertas periksa. Tapi kalau baik motor anda, maka jadi mekanik motor. Itu comel Allah Ta'ala buat. Sama lah ke tak jadi. Betul tak? Ada orang dia pandai apa tuan-tuan? Dia pandai apa nama bak medical di doktor, tapi tembok jala tak anda. Kalau dia tembok jala dengan dia kena sekut jala tak anda. Jadi petani apa nama nelayan Allah beri kelebihan. Pandai tembok jala, pandai takak ikan, Allah beri masing-masing. Maka cari rezeki ikut mu pandai tu. Dan bila boleh rezeki pula kata ulama, maksud fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, guna rezeki tu baru orang yang bersyukur. Faham Ulama tafsir ayat ni.
Jangan jadi sebagaimana orang yang ada pitih. Allah kata alhaakumut takatsur. Dia ada pitih di sekadar kupu je. Nampak? Pitih banyak, kupu sipang guna tak? Dengan anak kerekuk, dengan bini kerekuk, dengan jirang kerekuk, dengan masjid kerekuk, sipang ini orang yang kufur nikmat Allah Ta'ala. Maka Allah kata fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kelebihan yang Allah berimu guna. Gaji 10,000, maka mampu tak beli kereta ke anak bini? Mampu lah, beli lah. Tu tanda orang syukur. Nampak ni? Gaji 10,000 pakai orang dakak tu. Orang dakak dah halah, tapi gaji 10,000, anak 8 orang dakak tu. Bini kata beli kereta setia bang. Tak apa, kita kena zuhud. Tu bukan zuhud, tu kuk. Ada kuk baik. Ada biti beli kereta. Faham tak? Ada ni kepahaman yang betul. Ada biti lebih sikit, beli mah ke bini, beli. Nampak tak? Jangan jadi orang at-takasur, kupu. Anak nak pergi kolah 5 sen. Faham tak 5 sen? Dia kata mu kena syukur. Zaman aku 20 sen buat pergi kolah. Dia buat kira zaman dia. Ayah tu buat kira zaman dia posen. Zaman ayah tu posen dah, memang lah zaman mu posen ya, asyik mau posen je, air bahang air baik. Tak tuan-tuan sekalian, zaman ni ayam tokok 3 ya. Ayah piti banyak, sudah nega bilang piti panok. Bilang piti panok, mana anak tahu ayah aku piti banyak. Tiba-tiba nak pergi kolah 5 sen. Apa tak? Sia 5 sen tuan. Kawan-kawan pergi beli, anak kita telah ni kelik-kelik. Nampak tak? Ini ciri-ciri orang yang tak laksana perintah Tuhan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang Allah larang pitih banyak nunjuk tu, Allah larang lah. Ada harta guna. Kerana kata ulama, nikmat pada harta itu boleh guna. Tu nikmatnya. Harta tu tak nikmat lagi. Bila jadi nikmat boleh guna. Ada saya jumpa di Kuala Lumpur kuliah tuan-tuan sekalian, pitih banyak. Kereta lagarah, Lamborghini, Ferrari, Bentley, nak sebut tak tuan-tuan sekalian. Dan lagarah bukan kereta mainan, kereta sungguh. Dia mari masjid saya kuliah masa tu pakai Audi hak pintu 2 je. Nampak tak? Tapi dia dihilangkan satu nikmat oleh Allah. Makan tak ada rasa. Nikmat dah dipiti banyak. Dah nikmat lah. Makan budu tawa. Makan kepuk tawa, cicoh dengan air lada tawa juga. Tak ada rasa. Dah ada nikmat dah piti banyak masa tu? Tak ada. Jadi apa maksud nikmat? Ada piti boleh guna. Ada kaki boleh guna. Ada mata nampak kala-kala. Ada sahabat saya buta warna. Nampak tak? Koko nampak kelabu. Ijaz nampak kelabu belaka. Maka tuan-tuan, mata ada, tapi nikmat Allah terik. Faham tak ni? Jadi tuan-tuan sekalian, bila ada lebih guna, itulah maksud orang yang bersyukur. Boleh faham? Ada orang dia bimbang habis. Ini orang tak ada tafwid. Lagi habis pitih aku nak bimbang habis apa tuan-tuan sekalian. Gunalah pitih ada ni untuk diguna. Betul lah ada kena sipang, tapi guna, itu nikmatnya. Itu orang yang ada sifat tafwid. Lepas ni aku serah pada Allah. Ada tu rezeki aku. Kata ulama, kalau rezekimu paling akhir sebelum mati, makanan sekian. Lagi dak akan dak mati. Faham tak? Contoh, rezeki saya sebelum mati, contoh. Tak, asal rupa. Padahal kat gigi ada asal apa, asal rupa, dak akan balik ni. Kau mati. Bukan ni contoh. Rezeki paling akhirmu asal rupa, sebelum makan ni dak mati. Lagi mudah akan asal rupa paling akhir ni dak mati. Dah takut apa? Jadi sifat orang yang faham betul la ilaha illallah, dia mesti ada tafwid. Apa makna tafwid? Wa ufawwidu amri ila Allah. Serah urusanku pada Allah. Kerja kita usaha, kan tenang.
Betul tak? Tenang tuan-tuan sekalian, serah rezeki pada Allah. Yang seterusnya sabar. Kefarduan batin yang keberapa dah? Tawakal, tafwid, sabar. Yang ketiga sabar. Ini perkara yang susah nak dibuat, sehingga kata Nabi, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang sebenar-benar sabar 'inda sadmatil ula, mula-mula berlaku tu. Faham mula-mula berlaku, itu sabar yang sebenar-benar sabar. Isteri mati suami, masa mati dia meronta-ronta macam tak reda. 10 tahun lepas tu baru dia kata, makcik sabar. Masa mula-mula berlaku meronta-ronta, itu tak panggil sabar. Sabar ni masa mula-mula berlaku, itulah sabar kata ulama. Yang seterusnya reda. Yang seterusnya reda, itu kefarduan batin bagi la ilaha illallah. Reda dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Yang seterusnya zuhud. Yang nombor 5 dipanggil zuhud. Kata Nabi dalam sepotong hadis, iza aradallahu bi'abdihi khairan, ciri-ciri hamba yang baik sisi Allah ada 3. Tulis orang ada pen tulis. Yang pertama, faqahahu fid din. Allah akan beri jalan pada dia nak belajar agama. Kita ada tak ni? Mudah-mudahan ada. Pagi-pagi buta boleh mari. Orang duduk tidur kita mari dengar. Ni faqahahu fid din. Yang pertama, dia ada rasa semangat nak faham agama Allah. Ini hamba yang baik sisi Allah. Yang kedua, ni kena dengan bab kita, wa zahadahu bid dunya, zuhud dengan dunia. Yang jadi masalah, apa itu zuhud? Orang Melayu kita salah faham. Orang Melayu kita faham zuhud pakai seluar carik. Apa tak? Orang Melayu kita faham zuhud pakai baju dak basuh 7 hari. Orang Melayu kita faham zuhud ni tuan-tuan sekalian pakai lipas lain sebelah, tu bukan zuhud. Pakai baju carik piti banyak, itu bukan zuhud, tu kereku. Pakai baju kotor dak basuh, tu bukan zuhud, tu ngotor lagi. Faham? Zuhud ni dak nanti pakai baju carik, pakai nektar boleh zuhud. Sebab dia bukan sifat luar, sifat batin. Tak? Pakai nektar, pakai kuk aja 800 ya. Molek kuk aja 8,000, bos besar, CEO. Tapi dengan orang bawah rendah diri. Nampak? Tak pernah sombong. PT tak pernah kereku. Pekerja sakit, ada apa mau cuti? Tak ada hal cuti. Murah hati, itu zuhud. Tuan-tuan sekalian, orang minta bantuan untuk sedekah nak buat masjid, mudah keluar, itu zuhud. Mudah fahamnya tuan-tuan, zuhud ni kata ulama, dunia letak di tangan, bukan di hati. PT banyak, tapi tak tangan, bukan di hati. Itu zuhud. Pakai baju carik, perut pahit, tu bukan zuhud, tu haji bakhir. Mana tuan-tuan sekalian? Jadi zuhud ni tak tangan dunia. Ataupun ulama kata begini analoginya, dunia kita letak atas kepala, hati, akhirat letak di hati. Tu bukan dunia tak di tangan, akhirat tak atas kepala. Faham tak ni? Akhirat nak jatuh lepas dunia, pegang akhirat. Begitu umpamanya. Ada selagi analogi. Ini ulama-ulama tu guru pondok Kaabah, tuan-tuan sekalian. Air dengan gelah. Air dengan gelah. Dunia tu air. Akhirat tu air. Dunia tu gelah. Dengar molek ni. Suspend nampak tu. Akhirat ni air, dunia tu gelah. Baik, tuan-tuan pergi kedai, air teh ni buat mari air teh aja ke dengan gelah? Air teh sekali gelah kan? Gelah sebut tak? Sebut air teh, mari dengan gelah. Tu akhirat. Tuan-tuan kerja akhirat, dunia akan ikut belakang.
Ada pun kerja dunia saja, kita pergi kedai, gelas you hari gelas ke hari air? Gelas. Kita kata dah ada air, dah minta gelas dia. Nampak lagi? Kita minta air teh, you hari gelas-gelas. Kita dah sangat itu. You hari gelas. Itu maksud analogi. Nak mudah faham. Tak faham juga benar huruf tu. Akhirat tuan-tuan kerja dunia akan ikut. Kerja dunia tinggal akhirat, dunia belum tentu dapat, akhirat keciciran. Itu maknanya. Boleh faham Pak tu orang jaga sembahyang, jangan takutlah. Rezekinya Allah Taala jaga. Marilah kau anda pun. Ada. Ataupun rezeki jaga ni bukan mestinya tambah rezeki. Allah kurangkan musibah, rezeki juga. Orang gaji 5,000, kita 5,000. Hak ni 5,000, peti rosak. Minggu depan apa nama? TV rosak. Atap bocor. Macam-macam rosak. Ayo hingga 1,000 Hak ni 5,000. Tayar ada aja peh. Allah Ta'ala kurangkan musibah rezeki tu. Saya faham. Cukup siap boleh buat simpanan di tabung haji, tuan-tuan sekalian. Itu makna rezeki. Jadi jangan takut dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan jangan bimbang. Jadi zuhud mana apa? Dunia tak di tangan, bukan dalam hati. Dah apa orang selalu sebut zuhud ni baju buruk. Bukan baju buruk. Zaman dulu para awliya illah, dia tak ambuh orang pandang mulia dia. Sebab tu dia pakai seperti pakaian orang yang susah. Tak ambuh orang pandang. Ada seorang wali Allah Ta'ala, dia terkenal. Sultan jepuk untuk makan dalam makanan, apa nama, santapan diraja. Lalu dia pun makan dengan penuh lahap. Makan. Sultan kata ni bukan wali, ni kuali. Mana? Dia bukan wali, Sultan pun hamba dia. Wali Allah ni kata apa? Alhamdulillah, hilanglah makhluk dari jiwaku. Ini para awliya ilah lah. Tapi kalau ikut syariat kita orang awam ni, zaman ini keutamaannya dakwah. Jangan tunjuk perangai oleh pula ke orang. Sesama orang Islam, zuhud dah. Jangan duk cerita harta banyak, asal cerita lah. Zuhud sesama orang Islam. Ada pun sesama dengan orang kafir, Nabi ajar jangan mu tunjuk rendah diri, jangan. Faham tak? Atau Allah sebut dalam Quran, azillatin alal mu'minin, melemah lembut, zuhud sesama orang Islam. Orang tak sedar dia tasri. Sebab apa? Dia macam orang lain. Pakai cara lain, gaung orang lain. Orang panggil mamak, dia panggil orang mamak, orang panggil dia Mahmud. Kenapa? Dia tak ada nak kata, dok aku ni tasri, panggil tasri ya, tak. Tu zuhud. Faham Maka kata Allah, azillatin alal mu'minin. Orang beriman ni, dia lembut dengan orang beriman. Rendah diri, zuhud. Ada pun dengan orang kafir, izzah. Dia kena tunjuk gong. Bukan gong tak tepat ni, izzah dia panggil. Kalau ada kereta besar, buat pergi masjid lah. Jangan sekong rumah. Buat pergi supaya orang nampak, oh kaki sejik kereta besar juga. Bukan ada orang pergi sejik naik basikal basah. Nampak tak? Itu dipanggil izzah. Nabi dulu naik kuda paling mahal. Nampak tak? Izzah. Itu makna izzah, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi SAW pernah dalam satu peperangan, tentera Islam ada hak rambut berubang. Ubang ada benda. Jangan takut nak mengaku lah. Saya pun kadang naik ubang, itu peringatan daripada Allah. Nampak? Tanda tu tua. Jadi bila berubang, muda lagi berubang. Nabi kata apa? Wahai tentera Islam, siapa ada yang berubang, cak wanita, cak. Aku tak mau beri orang kafir tengok. Beres dah kita. Mu tengok tentera Islam tua-tua belakang. Nampak? Nabi tak mau beri. Orang kafir rasa gagah. Maka hak ada ubang, cak wanita, itu makna izzah. Jangan buat lembek lah dengan orang kafir. Dengan orang kafir buat orang lanyok lah kita. Kena tunjuk izzah. Dia faham aku rasa apa? Pitih dia kok. Aku pergi dengar pun tak masak. Faham tak? Kena tunjuk izzah. Ada pun sesama orang beriman, jangan tunjuk rendahkanlah diri. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Itu zuhud zaman kita ni, tuan-tuan sekalian. Boleh faham
Kefarduan yang seterusnya paling akhir iaitulah taubat. Lah ni kefarduan paling akhir taubat. Maka 3 rukun taubat disebut segi tawakal, tafwid, sabar, redha, zuhud. Betul? Yang paling akhir taubat. Ingat ni 6 kefarduan yang bentuk batin untuk kita dapat la ilaha illallah yang sebenar-benar. Yang paling akhir dia panggil apa? Taubat. Mesti lazimi taubat. Nabi SAW tak ada dosa 80 kali taubat. Dalam riwayat lain 100 kali sehari taubat. Kita hak tak tentu lagi ni, syurga ke tak syurga, tiba-tiba tak taubat. Taubatlah tiap-tiap hari, jangan tunggu ada dosa. Kerana kita tak sedar dosa kita ada ke tak ni, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang mari tak sedar. Dosa hak kita sedar ialah ada dosa, kita tak sedar tu dosa. Maka taubat tiap-tiap hari. Lagu mana taubat? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Amal afdal sayyidul istighfar. Nabi lalu dekat seorang wanita, di istighfar astaghfirullahalazim, dia letak batu konkrit tu. Astaghfirullahalazim, letak batu. Astaghfirullahalazim, letak batu. Siapa tinggi batu? Makna apa? Banyak astaghfirullahalazim. Nabi kata apa? Sekali mu sebut sayyidul istighfar, lebih besar pahalanya daripada bilangan batu ini. Astaghfirullahalazim banyak tu, rupanya besar lagi pahala sayyidul istighfar. Apa dia sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Hak ingat dah, alhamdulillah. Dah ingat balik apa? Buka mak surat. Buka mak surat. Hadis sahih. Nabi kata baca pagi mati petang syurga, baca petang malam mati pagi syurga. Paling kurang sehari 2 kali. Nampak? Paling kurang sehari 2 kali. Paling kurang tu. Jangan pula buat paling kurang hama-hama. Tambah. Banyakkan dia, tuan-tuan sekalian. Duduk saja-saja. Allahumma anta rabbi, lepas mayang la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sebab dalam sayyid istighfar ni dia ada minta taubat, dia ada minta ampun dosa, dia ada pengakuan mudah beri rezeki, dia ada pengakuan wa abu bi zambi, ya wahai Tuhan aku banyak dosa, faghfirli ampuni aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana tak ada orang boleh ampun dosa kecuali Mung wahai Tuhan. Amalkan sayyidul istighfar. Ini taubat bagi kita manusia yang penuh dosa ni, tuan-tuan sekalian. Maka kata tuan pengarang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Sajah menjelaskan bahawa taubat ada 3 rukun. Sekali nak habis dah bab ni, tuan-tuan sekalian. Taubat ada 3 rukun. Kita sebut taubat, rukun taubat lah tak tahu dah ni. Dia kena tahu. Ada orang dia taubat juga tapi main-main. Dia tengok awet astagfirullah, itu dia buka itu. Itu bukan taubat, tu main-main. Main-main dalam taubat, Allah bukan saja tak ampun dosa, Allah tambah pula dosa. Yang pertama, dengar boleh, apa rukun taubat? Meninggal dosa yang dilakukan. Yang pertama, tinggal. Yang kedua, menyesali perbuatannya semata-mata kerana Allah, bukan kerana orang. Ada ulama letak menyesal nombor 1. Dalam kitab Kasyifatus Sajah tak tinggal dulu. Mana-mana boleh. Nombor 1, menyesal, ya Allah, menyesalnya. Nombor 2, menyesal saja, esok buat pula dah jadi, tinggal. Itu rukun nombor 2. Mudah. Yang pertama menyesal, an-nadamah. Yang kedua, tarkul ma'asi, tinggal. Maksiat tu tinggal. Yang ketiga, berazam untuk tidak buat lagi. 3. Ingatlah ni. Menyesal, tinggal,
berazam tak buat. Ustaz, lagu mana pula depan salah buat pula? Kata ulama, itu buku lain lah. Itu buku lain. Taubat pula. Sebab tu suruh senantiasa taubat. Boleh faham? Cuma ada tambahan dalam 2 bab ni. Taubat dengan siapa ni? 3 rukun ni. Dengan Allah. Ada tambahan kalau dosa dengan manusia, rukun yang keempat kena minta maaf. Ngopak dosa dengan manusia, kena minta maaf. Yang kelima, ini tambahan bagi yang bersakut paut dengan orang dalam bab harta. Sakut paut dengan orang, maaf, tambah segi. Ada pun dosa berbentuk harta orang, tambah segi, maaf dan beri balik harta tu. Faham tak? 5 hukum. Yang pertama, menyesal, tinggal, berazam untuk tinggal. Sakut dengan orang, minta maaf. Sakut dengan orang tu bab harta, ambil harta orang, kena beri semula. Itu 5 rukun kalau sabit dengan orang. Tak lepas lah depan Allah Ta'ala. Atas dunia pernah ambil hak orang, tanah, pusaka bahar dia seorang. Tak? Piti orang temu tengah jalan, ambil ke dia. Tuan-tuan sekalian, hari kiamat nangis air mata darah pun Allah tak terima, kecuali kena minta maaf dengan Tuhan dan beri balik barang yang kita ambil daripada orang tersebut. Ini 5 rukun taubat yang bersangkut paut dengan orang. Akan datang kita akan masuk bab fiqh pula. Selesai dah bab akidah tuan-tuan sekalian secara ringkas. Akan datang kita akan masuk bahagian yang ketiga, bahagian fiqh, iaitulah kitabut taharah, bab kebersihan diri. Bab taharah tuan-tuan sekalian. Insya-Allah pada bulan hadapan kita sambung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan kalau tak ada arah, tak ada masalah, insya-Allah kuliah bersama dengan Ustaz Kamaruz Zaman, Ustaz K, insya-Allah. Kitab apa nama? Tafsir Abrul Athir, insya-Allah. Kalau dia marilah. Ustaz Kamaruz Zaman ni biasalah orang sibuk. Tapi bila saya minta, dia kata boleh. Boleh dia tu kena tunggu hari tu lah. Mari ada lah tu. Kalau tak ada, macam biasalah saya tolong hati, insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana ma madha wa aslih lana ma baqi waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara ishfina shifaan ajila shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbi ishfina min kulli da wa afina min al-bala. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.